Terus kejap je, teng sekali, pom sekali tersebut, kita meremang mula remang. Yang ni tak ni, kong, bunyi riuh tu. Mulai pada hari ni, kalau dengar guruh tu, guruh yang kedengaran, kita sebut ada anak-anak kita. Tu baru sikit, itu baru tu. Dia sebut terus. Di akhirat nanti, orang yang nak dihumban ke dalam neraka, bila saat yang sebegini, bunyi itu bising, sehingga kan bunyi bising apa tu? Api sedang menyambar. Api yang sedang menyambar. Kum, api yang sedang menyambar. Kalau kita kata, Ustaz, nak bunyi macam mana dalam neraka? Salah satu bunyi guruh. Bunyi guruh tu, sebab tu bila dengar guruh je, kita baca doa terus. A'udzubika min ghadabika wa saqatika ya arhamar rahimin. Kita baca doa, ya Allah lindungilah aku daripada kemarahan dan kemurkaan kamu, wahai Tuhan yang maha belas kasihan. Kita ajar diri kita ni. A'udzubillah minasyaitanir rajim pun tak apa dah. Kita sebut demikian. Nak sebutnya gambaran pada kitanya, jangan, kalau kita dengar guruh tu, begitulah di akhirat nanti, kedengaran 2-3 kali ganda daripada suasana yang kita dengar ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama membicarakan tentang satu tajuk yang kita akan lalui dalam perjalanan hidup kita nanti, yang disebut dengan Yaumul Akhirah, pada hari akhirat. Sehingga kan tajuk kita ni dipanggil di antara tajuk-tajuk yang kita mesti imani dalam jiwa kita. Sebab itulah di antara rukun iman yang ada ialah beriman dengan hari akhirat. Kadang-kadang kita sebut tentang rukun iman ni kan, beriman dengan hari akhirat. Orang kita tak faham apa dia beriman dengan hari akhirat. Tapi bila kita belajar ni barulah kita faham. Oh, rupa-rupanya hari akhirat ni jauh lebih besar daripada hari yang kita fikirkan. Boleh jadi kita fikir dunia ni dah besar dan lebih luas. Tapi bila kita cerita tentang hari akhirat, rupa-rupanya hari akhirat ni jauh lebih luas dan jauh lebih besar. Lalu kalau kita bayangkan di dunia ini pun, kita ni kena belajar untuk kita nak hidup di dunia. Nak suruh kita selesa di dunia. Bagaimana kita nak hidup di akhirat kalau kita tak belajar? Dalam hidup kita ni, satu nikmat yang Allah bagi pada kitanya ialah kita dapat belajar tentang hari akhirat. Belajar hari akhirat ni tak mudah. Kita start daripada kita usia kita, daripada kecil dahulu. Boleh jadi ada di kalangan kita hari ni baru kita faham. Baru kita boleh duduk dalam majlis-majlis sebegini. Dulu-dulu kita, waktu mana belajar di peringkat menengah, peringkat universiti dahulu, kita tak sempat nak belajar ilmu-ilmu sebegini. Tapi bila Allah bagi peluang pada kita dapat kita duduk dalam majlis sebegini, mulut kita ni jangan berhentilah kita sebut Alhamdulillah. Kenapa jangan kena sebut Alhamdulillah? Kerana kita hanya boleh nampak sikit gambaran perjalanan lepas pada mati kita nanti. Lepas pada kita mati nanti, berakhir ke perjalanan hidup kita? Tak. Bahkan kita akan hidup lagi. Hidup tu, waktu mana hidup di atas dunia ni, boleh jadi di atas dunia ni kita boleh merancang nak makan nasi dagang, misal contohnya. Atas dunia ni, kita merancang nak pergi ke sana, nak pergi ke sini. Tapi bila kita mati macam mana? Bila kita masuk dalam kubur nanti, rancangan kita macam mana? Rancangan kita pula. Yang kita nak pergi di akhirat nanti, macam mana rancangan kita? Mesti kita rancang juga untuk nak ke sana nanti. Rancang tu, bila kita kena rancang, sekarang ni lah kena rancang. Macam mana kita nak rancang kalau kita tak ada ilmu dalam hidup kita? Sebab tu daripada sinilah kita diajar supaya belajarlah,
Syukurnya kerana kita diberi peluang oleh Allah untuk kita nak faham sikit. Sikit je ilmu Allah yang kita nak dapat ini. Tapi dalam sikit ni pun paling-paling tidak dia membuka ruang untuk kita mendapatkan ruang tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang ni lah sebab tu kita tiap-tiap minggu kita belajar ini, datang belajar ini, kita cerita akhir-akhir ni kita cerita tentang mengenai yang disusun oleh tuan kitab kita ni, suasana orang yang dapat syafaat. Mereka yang boleh keluar daripada neraka Allah. Kenapa boleh keluar ni? Kerana adanya tanda sujud di atas dunia. Waktu mana kita hidup atas dunia ni, kita ni tak tertinggal daripada di antara orang yang sujud pada Allah. Bila katakanlah na'udzubillah min dzalik lah, terhumban juga ke dalam neraka Allah. Kerana dosa kita ni, dosa yang lain. Tapi kita ni semayang, orang semayang. Sebab tu kadang-kadang kita berjumpa, ada orang yang solat. Tapi membawang boleh tahan juga, dia panggil macam. Dia ada orang yang hidup dia solat, tapi dalam masa yang sama buat maksiat ada juga. Kan ramai demikian. Orang macam ni di akhirat nanti macam mana kehidupan dia? Kalau kita belajar takut-takut yang tu kita na'udzubillah min dzalik. Bila kita macam mana kehidupan dia sampai di akhirat nanti masuk dalam neraka. Tapi bila masuk dalam neraka tu nak boleh keluar macam mana? Nak boleh keluar ni tunggu syafaat. Tunggu syafaat daripada dalam neraka tu, mengharapkan syafaat orang yang berada di atas dalam syurga Allah datang membawa syafaat. Dan syafaat di antara syafaat yang besarnya ialah kadang-kadang kita kata orang tak ada ustaz. Macam mana nak tunggu kita dapat syafaat ni? Amalan kita. Amalan kita ni mengeluarkan kita. Syafaat, dia memberi syafaat untuk diri kita. Amalan kita ni dalam bahasa yang mudah qarin kita lah, senang kita ni. Qarin yang sentiasa kita bentuk tiap-tiap hari ni, tiap-tiap masa kita hidup ni, qarin dengan kita ni ada qarin. Kita belajar pada sebelum daripada ni. Anda pernah sebut pada jemaah. Ramai di kalangan kita tanya kan, apa dia qarin tu apa dia? Rupa-rupanya qarin ni amalan kita. Yang kita sendiri yang bentuk dia. Kalaulah amalan kita ni bagus, qarin kita ni jadi bagus. Kalau amalan kita ni buruk, maka qarin kita ni pun jadi buruk lah. Dia akan mengikut diri kita. Sebab tu Islam ni dia larang kita jadi hipokrit. Islam ni larang kita ni jadi talam dua muka. Jangan kita ni hidup dalam keadaan tak selaras, dia panggil. Depan orang elok, tapi belakang orang buruk kita. Jangan. Dalam hidup kita ni, biar sama je. Depan orang, belakang orang, jadi sama. Kenapa? Kerana kita kena ingat ada qarin sebelah kita. Qarin kita ni, daripada mana? Daripada amalan yang kita bentuk. Tiap-tiap hari kita bentuk amalan kita. Qarin kita ni jadi bagus bila kita ni bagus. Qarin kita ni jadi jahat bila kita jadi jahat. Qarin kita ni jadi teruklah dalam dia. Kenapa? Kerana kita jadi munafik. Islam larang jangan hidup kita ni dalam keadaan yang tak konsisten. Sebab tu timbul istilah istiqamah dipanggil. Kenapa Islam nak suruh kita istiqamah dalam hidup? Nak suruh kita ni jaga amalan. Nak suruh kita ni biar cantik qarin yang sebelah kita ni. Qarin kita ni dia akan mengubah, dia akan diterubah dengan semakin cantik, semakin handsome dianya. Punca apa? Puncanya amalan kita yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Sebab tu kita ni atas dunia ni jaga amalan. Wa qul malu, buat amalan. Fa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah akan lihat setiap amalan yang kamu kerjakan di atas dunia ini sendiri. Kita jangan putus asa lah dalam setiap benda yang kita buat ini. Kerana semua benda yang kita buat ini kita boleh nampak balik di akhirat nanti. Oleh kerana kita nampak balik di akhirat nanti, kita tahu benda ni akan membantu kita ataupun tak boleh bantu kita bila kitanya berada di padang mahsyar Allah. Harap-harapnya amalan kita ni boleh tolong kita ni selamat kita daripada terhumban ke dalam neraka Allah. Kalau terhumban dalam neraka Allah, ni macam mana? Di antaranya yang kita sebut pada pengajian yang sudahlah, ada yang tinggal setahun dalam neraka, kemudian keluar, dan yang paling lama tinggal dalamnya sepanjang usia dunia. Kita belajar sebelum daripada ni, minggu yang sudah kan. Berapa lama usia dunia ni? Sejak dicipta sehingga dihabiskan, iaitu 7,000 tahun. Ni disebut dalam 7,000 tahun tu,
nak gambarkan 7,000 tahun ni, selama mana umur dunia ni 7,000 tahun tu, start daripada sebelum Masihi sampai pada di kita ini sendiri. Untuk dikira pada hadis ni, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Nawadidul Usul, dalam kitab dia. Abu Hamid menulis dalam Kashful Ulumul Akhirah. Abu Hamid ni maknanya Imam Ghazali lah. Imam Ghazali. Bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa besar, yang lanjut usia, teramat tua, separuh usia, dan wanita dan pemuda yang buat dosa. Yang buat dosa ni sama ada lakukan dosa besar tu sejak daripada muda sampai tua buat dosa besar, ataupun teramat tua dalam hidup dia, tua bangka lah dalam hidup dia, ataupun separuh usia dia buat dosa besar. Wanita dan juga pemuda akan dibawa di hari akhirat nanti, ketika mana malaikat yang menjaga neraka melihat mereka, malaikat yang menjaga neraka ni tengok saja mereka ni, dia bertanya terus, siapa kamu semua wahai orang yang malang? Malaikat ni tanya terus. Bila nak dibawa tu untuk dihumban ke dalam neraka tu, malaikat menjaga neraka ni tanya, siapa kamu ni yang malang sebegini kena masuk neraka ni? Aku tidak melihat tangan kamu semua dibelenggu, tidak dikenakan pada kamu semua belenggu dan rantai, serta wajah kamu semua tidak menjadi hitam. Dan penjaga neraka ni tanya, aku pelik kamu ni, kena masuk neraka tapi tangan tak kena belenggu. Tangan tak belenggu. Kemudian kamu pula dan tak ada kena rantai. Wajah kamu pula tidak menjadi hitam. Pelik kamu ni masuk neraka ni. Orang lain ni kena belenggu. Belenggu tu kenapa? Kerana terlekat dengan dunia. Ulama-ulama sebut demikian. Hidup kita ni atas dunia ni, kalau boleh lepaskan, dipanggil tampalan kita dengan dunia. Kita ni kan melekat dengan dunia. Banyak sangat kita melekat. Dunia ni kan dihiasi. Dengan atas dunia ni perhiasan banyak sangat. Ramai orang yang melekat dengan perhiasan dunia. Dia tak boleh nak tercabut. Bila tak boleh tercabut tu, dirantai. Tu badan dia di akhirat. Hidup kita ni tiap-tiap hari ni cuba lepas lekatan ini. Sikit-sikit kita buang. Antara cara kita buangnya, kita sedekah. Sebab ada orang yang melekat dengan duit. Jadi mata duitan kan. Orang ni, dia jadi nampak duit tu jadi tamak. Dia jadi tamak dalam hidup. Ada orang yang melekat dengan rupa dalam hidup ni. Dia terlampau obses dengan kecantikan. Kan ada juga yang melekat demikian. Ada orang yang atas dunia ni melekat dengan anak isteri. Melekat dia, tak boleh pergi masjid. Kenapa tak boleh pergi masjid? Anak saya tak ada orang nak jaga, Ustaz. Dia sebut demikian. Melekat dengan dunia. Hidup atas dunia ni, kita tiap-tiap hari kena buang lekatan ini. Melekat. Kena melekat dengan perhiasan. Ada orang melekat dengan kerja. Hidup dia ni kerja je. Tahu-tahu mati. Terkejut dia. Dalam hidup dia demikian. Hidup atas dunia ni, dia melekat. Ada orang yang melekat dengan apa dia? Dengan kecantikan. Dia ni mengumpul barang-barang antik kan. Barang-barang antik dia kumpul. Untuk apa dia kumpul tu? Kalau kita tanya untuk apa kamu kumpul? Saja je Ustaz, saja dia sebut. Saja untuk jadi koleksi. Kadang-kadang kita pergi rumah dia tu kan, kita masuk dalam rumah dia tu menyengek je kita ni. Nak masuk kerana barang tu banyak sangat. Dia bukannya guna pun penuh barang. Anak sebutnya ni melekat dia panggil. Hidup kita ni tiap-tiap hari ni kena buang lekat. Yang melekat ni. Dia macam lekat gam dekat tangan kita kan. Dunia ni melekat dalam hidup. Satu Allah sebut, zuyyina linnas hubbus syahawatu minan nisa. Kita boleh buang lekatan itu, melekat. Aku hiaskan dunia ini dengan cinta pada perempuan. Yang jenis perempuan tu kan, yang jenis minat pada perempuan tu, maknanya malam-malam pergi kelab malam. Habis duit. Cari perempuan-perempuan. Nak melayan dalam hidup dia. Ni melekat dia panggil. Ni dipanggil. Kita pula orang mukmin ni kena buang lekatan ini. Kalau tak buang lekatan ini, terbelenggulah di akhirat nanti. Sebab tu kita ni jangan jadi tamak. Nak tanah orang. Nak ambil barang orang. Jangan. Dalam hidup. Di akhirat. Orang ni
Allah belenggukan dia. Belenggu, diikat dengan dunia. Hitam wajah, kenapa hitam wajah? Hitam wajah ni kerana tak nampak akhirat. Nampak dunia je. Jadi hitam wajah. Maknanya hidup dia jadi gelap. Gelap dengan dunia. Para hadirin sekalian, perhatilah orang mukmin, orang saleh betul kan. Lagi berusia, lagi bercahaya wajah dia. Lagi dia dekat dengan Allah, lagi kita nampak jernih wajah dia. Dengan Allah Yarham, ana buat pengalaman kita dengan hidup dengan Allah Yarham Datuk Dr. Harun Din, misal contoh. Kita pengalaman hidup dengan Allah Yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Kita tengok orang-orang saleh, orang-orang yang alim. Ni contoh-contoh. Lagi tua, lagi soleh, lagi dekat dengan Allah. Lagi berusia, ni yang sebaik-baiknya kita ikut. Dalam hidup kita dia panggil demikian. Tapi ada orang lagi tua, lagi nampak serabut kita tengok. Kita tengok muka dia tu dengan kita tension. Bukan dia je tension, kita pun tension. Tu dia panggil demikian. Orang ni hitam muka dia di akhirat nanti. Lalu malaikat dia tanya, tapi kamu ni tak jadi macam tu. Tangan tak terbelenggu. Kemudian muka tidak jadi hitam. Tiba-tiba kenapa kamu masuk dalam neraka juga? Tidak ada yang datang pada aku yang lebih baik daripada kamu semua. Malaikat penjaga neraka ni pun heran dengan orang ni. Pelik kamu ni. Masuk neraka juga. Tak ada lagi setakat ni orang yang muka macam ni tiba-tiba masuk neraka juga. Jadi demikian. Mereka menjawab, wahai Malik, kami orang malang daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ni malang atas dunia. Anda nak sebut siapa ni? Orang macam ni. Orang yang keliru hidup. Orang yang keliru hidup. Kita ni, dia jadi macam tu lah. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita ni dengar kuliah, rasa yakin je kita ni. Tapi bila tengok Gegar Waganza, hilang keyakinan tadi. Itu senang cerita. Bila tengok Maharaja Lawak, hilang keyakinan tadi. Jadi keliru dalam hidup kan. Sepatutnya kita ni, bila hidup kita ni, biar jadi konsisten lah. Straight je kitanya. Semakin berusia, semakin dekat dengan Allah. Semakin berusia, semakin dekat dengan Allah. Tapi, ada orang yang umat Muhammad ni hidup keliru. Hidup dia keliru. Tengok pada kenalan, tua dah aku ni, disebut. Tapi bila orang puji kita, asyik orang, jumpa je orang kata cantik. Jumpa je orang kata cantik. Ai muda lagi rasanya dia. Dia datang, kekeliruan. Dia panggil, hidup dalam keadaan rasa keliru. Keliru ni, dalam hidup ni ramai. Orang kita jadi begitu. Hidup dalam umat Muhammad. Biarkanlah kami tangisi dosa kami. Dia mula sebut, kami ni biarlah. Hidup, buat dua-dua kan. Bila datang bulan Ramadan, Allah bagusnya dia. Dia dalam bulan Ramadan kan, sama manjang. Dalam bulan Ramadan, bahkan kalau ada orang pergi duduk tempat dia saf pertama, dia marah tu. Karena sebut dia dah parking dah saf pertama. Tapi masuk Syawal, hilang balik dia. Yang jenis demikian. Malaikat Malik berkata, menangislah kamu semua. Kerana tangisan itu tidak bermanfaat lagi bagi kamu semua. Orang ni jawab, malaikat kami ni, Allah, dah nasib. Nak buat macam mana? Nak menangis ni? Nak menangis. Nak masuk neraka ni? Malaikat jawab, apa dia? Menangislah macam mana pun, tangisan kamu tetap ada manfaat apa-apa pun lagi. Orang yang tua mengusap janggut itu sambil berkata, betapa malang nasib ubanku, betapa panjang keletihanku, dan betapa lemahnya kekuatanku. Orang yang separuh usia pula berkata, betapa malang dan panjangnya persinggahan ini. Dia jadi demikian. Dia masing-masing mula mengeluh. Allah dia kata, malang nasib aku, uban, panjang letih aku, lemah kekuatan aku, tua sampai masuk dalam neraka juga. Hidup ni habis masa dia. Habis. Sampai di akhirat masuk neraka. Bila begitu dia kata, Allah habis aku. Dunia aku tu. Habis begitu je, terhumban ke dalam neraka. Yang separuh usia ni jawab balik. Yang orang yang separuh usia, betapa malang dan panjangnya persinggahan ini. Malang aku. Hidup sekejap. Ada orang yang hidup atas dunia ni kan. Dia mati awal. Umur 30 dah meninggal dunia. Umur 40 dah meninggal dunia.
Tapi masuk neraka juga. Patutnya dah meninggal awal, dosa ni tak banyak. Tapi tiba-tiba masuk neraka juga. Lalu dia sadar, Allah malangnya singgah sekejap di dunia dahulu. Singgah sekejap je di dunia. Ada orang yang umur 21 tahun meninggal dunia. Ada yang umur 18 tahun. Kan kita dengar kan ramai kan anak-anak muda yang mati di jalan yang lurus, dia panggil macam. Yang mati di jalan yang lurus. Jalan tu lurus je, dia merempit malam-malam kan. Dia panggil demikian. Kemudian dalam keadaan begitu mati dia. Dia kata apa dia? Malang aku, singgah sekejap di dunia. Singgah sekejap di dunia. Orang muda berkata, wahai penyesalan, wahai masa muda yang mengubah kebaikanku. Yang mengeluh dah, masing-masing mengeluh. Sampai di dalam, nak masuk dihumban ke dalam neraka tu, mula menyesal. Allah aku, lalu masa muda, kemudian dengan penuh dengan penyesalan, mengubah segala kebaikanku. Dah terpengaruh ni. Orang sebut, apa dia? Muda di sekali je. Enjoy lah. Orang kan, banyak kan, masa muda ni, masa kita betul-betul kita menikmati masanya. Kata mereka sebut, terpengaruh. Yang muda terpengaruh dengan kata-kata begitu. Yang tua terpengaruh pula. Simpanan untuk bekalan hari tua, dia panggil mereka. Terpengaruh dengan kata-kata begitu. Simpan untuk hari tua. Kita pun menyimpan untuk hari tua. Anda biasa sebut, simpan untuk apa hari tua? Dalam hidup ni, Allah suruh simpan ke untuk hari tua? Tak. Allah suruh simpan untuk bekalan ke syurga. Tapi oleh kerana banyak kan atas dunia ni moto-moto hidup. Tema-tema kehidupan. Ramai anak muda, dia ditonjolkan dengan enjoy. Keseronokan, kegembiraan. Dia tunjuk demikian. Yang tua ditonjolkan dengan simpanan harta. Sebanyak mungkin dalam hidupnya. Lalu anak muda ni sebut, sayang aku menyesal masa muda yang mengubah segala kebaikanku. Padahal orang muda ni, kalau dia buat amalan jauh lebih banyak daripada orang tua yang buat amalan. Allah kagum dengan orang tua yang buat amalan. Allah lebih kagum dengan orang muda yang buat amalan. Allah kagum dengan orang tua datang ke masjid. Allah lebih kagum dengan orang muda yang datang ke masjid. Dia panggil demikian. Kerana saat muda ni, nafsu ni membuat-buat. Kita boleh perasan. Kita perasan kan masa kita muda dulu kan. Makan 3 pinggan tak berhenti lagi. Masa muda kan. Masa muda tu, nafsu kita ni bukan main lagi dia panggil. Tapi sekarang, orang hidang tu, kita tengok je. Makanan kan. Kita tanya, sedap ke tak sedap? Kan makan menyesal pula, kita sebut demikian. Kan, dulu masa muda, tolak kayu, batu, PVC dia panggil demikian. Yang tu je, yang lain tu, embak semua. Nak sebutnya, masa muda, nafsu. Tiba-tiba tengah-tengah nafsu kuat. Nafsu kuat. Allah arahkan pada kita, kamu kawal nafsu kamu. Orang muda dia boleh puasa sunat. Kagum Allah. Kagum para malaikat Allah. Boleh puasa sunat. Di saat mana nafsu kamu nak makan. Dia panggil demikian. Orang muda dia boleh datang sembahyang berjemaah. Allah, malaikat-malaikat kagum tengok dia. Padahal kalau dia main game, jauh lebih seronok lagi pada diri dia. Melayan game, misal contoh. Tak, dia datang sembahyang berjemaah. Orang muda yang baca Quran. Kagum para malaikat Allah. Baca Quran. Orang lain sibuk duduk baca WhatsApp, Facebook. Dia sedang baca Quran. Maknanya, kekaguman para malaikat Allah SWT. Tapi sayang, bila sampai di akhirat, tiba-tiba kebaikan diubah menjadi keburukan. Bila dia tak jaga di dunia ini sendiri. Lepas tu Ana sebut hangatlah para hadirin sekalian pada anak-anak muda kita ni. Muda ni masa bila? Di antara umur 9 tahun sampai usia 40 tahun je. Berakhir dah waktu muda. Start daripada usia 40 tahun, kita dah meniti usia tua. Tua dah dalam hidup kita. Tak payah perasan dah dalam hidup kita lagi. Tak payah melayan lah diri kita ni. Aku ni kalau orang panggil makcik marah kan. Makcik. Dia ni nak marah. Balik tu pening 2 hari 2 malam dia. Nak sebutnya orang panggil dia makcik. Tua je rasa. Tengok dalam di kepala ada tak uban? Ada tak uban? Tengok rambut dia. Nak sebutnya kita jangan peliklah keadaan demikian.
para wanita menggenggam rambut dan jambulnya sambil berkata, alangkah buruknya dan telah koyak tutupnya rasa malunya. Bila nak dihumban ke dalam neraka tu, dalam neraka tersebut, perempuan-perempuan yang suka mendedahkan aurat dia. Yang mendedahkan, pegang rambut ni, tutup kepala ni. Yang pegang jambul tu, tarik jambul dia. Yang pegang jambul kan, yang suka pakai kain tudung dia. Yang dikeluarkan dulu. Dulu lah, sekarang tak ada dah. Sekarang ni jarang sangat dah orang nak pakai macam tu. Orang kita, dulu-dulu, dia letak je. Keluar je. Memanjang kat depan. Nak sebutnya. Nak tunjuk juga rambut dia tu. Zaman-zaman ronggeng ke dia panggil. Ini suasana yang demikian. Lepas tu orang kata, tak tutup aurat tu. Orang sebut, dia pun ikat kat belakang kan. Ikat kat belakang. Pakai macam scarf begitu, ikat kat belakang. Orang kata tak tutup lagi, nampak tengkuk. Dia pun ikat kat depan pula. Zaman-zaman dulu kan. Ikat kat depan, letak bunga kat depan. Macam-macam gaya. Orang kata tak tutup aurat lagi tu. Orang sebut, belum tutup aurat lagi. Habis tu, dia pun pakai panjang sikit, tutup kat sini. Pendek je. Pergi ke sekolah tu tengok kawan-kawan, perempuan pakai kain tudung tutup ni je. Orang kata belum lagi tutup tu. Sebut. Barulah turun sikit kan. Turun labuhkan sikit. Lepas tu orang kata, fashion lah sikit. Dia pun sangkut kat atas. dia panggil. Nak sebutnya. Mula dia belik-belik turun. Tu gaya nak suruh. Nak gambarkan tentang suasana kita ni. Tapi mana-mana sekalipun Islam tak larang dia panggil. Dalam hidup kitanya, nak suruh yang penting tutup aurat. Jalabi bihinna. Kamu rendahkan kain tudung kamu tu di bawah parah-parah dada kamu. Itu cara dalam Islam. Kemudian mereka menangis selama 1000 tahun. Nak masuk neraka tu, nangis selama 1000 tahun. Disebut. Lalu datang seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nangis tak. Dalam suasana ni, wahai Malik, masukkan mereka ke dalam neraka melalui pintu pertama. Tu gambaran yang diceritakan oleh Imam Ghazali ni, dicerita dalam Kashful Ulum. Wahai Malik, masukkan mereka ni ke dalam neraka melalui pintu pertama. Ketika api neraka akan menyentuh mereka, mereka bersama-sama mengucap la ilaha illallah. Tak masuk lagi tu. Nangis je 1000 tahun. Dalam suasana itu. Maka pergilah api daripada mereka selama 500 tahun. 500 tahun. Dia nangis tu nak masuk neraka tu. Seksa dah. Tu terseksa dah tu. Suasana yang ialah macam kita dekat dengan bahang api. Kena bahang api tu sengsara dah. Setengah-setengah kita kan zaman-zaman dulu tu kalau waktu mana tiup api di dapur tu, tiup tu rasa muka kita ni panas bahang tersebut. Nak sebutnya gambaran tu baru di dunia. Di akhirat nanti 1000 tahun nak menghadap api tu. Dalam keadaan menangis, nak kena masuk ni. Tiba-tiba bila nak dihumban tersebut, nak sentuh api neraka tu, mereka mengucap la ilaha illallah. Orang ni ada iman. Yang di kalangan kelompok ni ada iman. Maka pergilah api neraka daripada mereka selama 500 tahun. Kemudian mereka kembali menangis dan suara mereka bertambah kuat. Lalu datang seruan daripada Allah. Ni sekelompok ni. Sekelompok yang tangan tak terbelenggu, muka dia putih. Muka dia tidak hitam. Maksudnya dia ni tak nampak macam ahli neraka tu. Orang yang macam mana ni, ada sekelompok yang begitu. Diceritakan di akhirat nanti. Lalu datang seruan yang kedua. Datang seruan daripada sisi Allah. Wahai api, bakarlah mereka. Bila Allah kata, wahai api, bakarlah mereka. Bila nak masuk tu, mulut mereka sebut la ilaha illallah. Tak terjadi api tu nak bakar. 500 tahun sama. Tapi nangis lagi kuat. Bila menangis lagi kuat, maka disebut pada wahai api, bakarlah mereka. Wahai Malik, masukkanlah mereka ke pintu pertama. Pintu neraka pertama. Ketika itu terdengar bunyi bising seperti bunyi guruh yang menderu. Bunyi bising tu bunyi macam bising guruh yang menderu
ketika api merebak untuk membakar hati, bila dah begitu tu, nak masuk dalam, nak bakar hati mereka, mereka Malik memperingatkan dan berkata, jangan bakar hati yang di dalamnya ada Al-Quran, kerana itu adalah bekas iman yang ada dalam tubuh badannya. Nanti waktu mana bunyi 500 tahun, api ni tak sempat nak bakar lagi. Bila Allah kata, malaikat masukkan dia dalam neraka. Masuk dalam neraka tu bunyi macam guruh yang bising tu, bunyi guruh yang menderu. Kita ni kan kadang-kadang kalau dengar kilat yang kuat tu kan, rasa meremang kan kita. Meremang bulu roma kita. Tu sekejap je teng sekali, pom sekali tersebut kita meremang bulu roma. Yang ni tak ni kong bunyi riuh tu. Mula pada hari ni kalau dengar guruh tu, guruh yang kedengaran, kita sebut ada anak-anak kita. Tu baru sikit, itu baru tu. Dia sebut terus. Di akhirat nanti, orang yang nak dihumban ke dalam neraka, bila saat yang sebegini, bunyi itu bising, sehingga kan bunyi bising apa tu? Api sedang menyambar. Api yang sedang menyambar. Api yang sedang menyambar. Kalau kita kata, Ustaz, nak bunyi macam mana dalam neraka? Salah satu bunyi guruh. Bunyi guruh tu, sebab tu bila dengar guruh je, kita baca doa terus. A'udzubika min ghadabika wa saqatika ya arhamar rahimin. Kita baca doa, ya Allah lindungilah aku daripada kemarahan dan kemurkaan kamu, wahai Tuhan yang maha belas kasihan. Kita ajar diri kita ni, a'udzubillah minasyaitanir rajim pun tak apa dah. Kita sebut demikian. Nak sebutnya gambaran pada diri kitanya, jangan, kalau kita dengar guruh tu, begitulah di akhirat nanti, kedengaran 2-3 kali ganda daripada suasana yang kita dengar ini sendiri. Setiap kali mana kita dengar, bila api tu datang nak bakar tu, bila nak bakar saja, lalu malaikat Malik jawab terus. Malaikat Malik kata, jangan bakar hati yang ada di dalamnya Al-Quran Karim. Satu anak-anak sebut ada jemaah kan, hafalah Quran. Jangan malas menghafal Quran. Hari-hari kita ni, kalau sehari satu ayat, banyak mana dah kita hafal. Kalau sehari satu ayat je, kita jangan biarkan diri kita ni malas menghafal. Anda sebut dah pada jemaah-jemaah yang belajar di sini kan. Anda kata, jemaah yang belajar ni, paling-paling tidak kita ni, ada 3 surah je dalam dada kita. Cukup lah pada diri kita. 3 surah ni apa dia? Surah Al-Mulk, anda pernah sebut dahulu. Surah Al-Mulk. Yang kedua, surah Al-Kahfi. Dalam dada kita. Yang ketiga, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah tu. Surah yang paling pendek dalam Quran. Surah Al-Baqarah. Maknanya kita hafal surah Al-Baqarah ni sendiri. Biar ada dalam dada kita. Biar Al-Quran, api neraka tak boleh nak bakar. Kenapa tak boleh bakar? Ini nak sebut simbol kekuatan. Dan kalau kita ada 3 surah tu, maknanya kita menguasai sebuah Al-Quran Karim pada diri kita. Itu kekuatan pada diri kita lah. Tiba-tiba, malaikat Zabaniyah datang dengan membawa air yang mendidih. Tengah-tengah, macam tu panah tu, datang malaikat Zabaniyah. Bawa air yang mendidih untuk dituangkan ke dalam perut mereka tersebut. Datang pula malaikat, tuang. Lalu malaikat Malik mencegah dan berkata, jangan masukkan air mendidih ke dalam perut yang dikosongkan pada bulan Ramadan. Orang yang puasa dalam bulan Ramadan tu, kamu jangan masuk air tu. Malaikat Zabaniyah. Kemudian, dan janganlah api membakar kening yang telah sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bakar. Mana-mana orang yang sujud kan, rapat di dahi dia ni. Rapat di atas tikas jadah dia tersebut. Jangan bakar. Orang yang jangan bakar kening dia tersebut. Jangan bakar muka dia ni, mana-mana yang telah pernah sujud pada Allah SWT. Ni orang Islam. Nak cerita orang Islam yang dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Tapi ada tempat yang dia tak terbakar. Di antara tempat yang tak terbakarnya, tempat yang sujud pada Allah. Mereka pun kembalinya kepada air. Mereka pun kembalikan kepadanya air yang mendidih seperti menuangkan cecair, dan iman terus menjaga hati mereka tersebut. Penjelasan lebih terperinci akan dibahaskan dalam bab akhir insya-Allah dalam kitab ini. Moga-moga Allah panjangkan umur kita mengenai neraka Allah. Bagaimana suasana neraka Allah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hatta iza faragallahu minal qada bainal ibad. Apabila sehinggalah selesainya Allah, sehinggalah Allah menyelesaikan segala ketentuan dia di kalangan hamba-hambanya. Itu betulkan balik terjemahan tu lah. Nak suruh kita faham lah. Apabila Allah telah selesai menyebabkan hatta iza faragallahu minal qada, sehinggalah Allah menyelesaikan semua ketentuan Allah. Sehingga Allah menyelesaikan, Allah selesai semua di antara ahli syurga dan ahli neraka, bainal ibad, di kalangan hamba-hambanya. Hamba-hambanya semua dengan binatang-binatang semua selesai. Bila selesai, menyebabkan turun ayat dalam firman Allah Ta'ala, sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepada kamu, wahai golongan manusia dan juga jin. Sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Thaqalan ni maknanya dua kelompok, iaitu manusia dan juga jin. Sanafrugu lakum. Kami akan bagi perhatian khusus pada kamu, wahai golongan manusia dan juga jin. Ni maksudnya dalam hidup kita ni rupa-rupanya jangan ingat manusia jadi hamba pada Allah. Jin pun kena jadi hamba pada Allah. Sebab tu kita ni jangan jadi hamba pada jin. Jangan kita ni jadi kuli pada jin. Jin pun jangan jadi hamba pada manusia. Dua-dua ni kena jadi hamba pada Allah. Salahnya hidup kita ni, orang kita, dia tak pergi jadi hamba pada jin, tapi dia jadi hamba sesama hamba. Ini silap di kalangan kita. Kita jadi kuli kepada sama-sama hamba. Untuk apa kita jadi demikian? Rugi kita. Mana orang dia menghambakan diri kepada manusia. Rugi dalam hidup. Jadilah hamba kepada Allah. Jin hamba pada Allah, manusia hamba pada Allah. Dua-dua jadi hamba pada Allah SWT. Ini tak ada di kalangan umat manusia ni pergi minta pertolongan dengan jin. Minta tolong dengan jin. Sebab tu Islam larang. Jangan minta tolong dengan jin. Minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan Allah. Sama juga jin. Jin yang tolong-tolong ni minta tolong dengan manusia. Dia panggil. Anda jadi demikian. Ada juga yang jadi demikian. Lalu Allah sebut dua-dua jin dan juga manusia ni, kamu diajar supaya apa dia? Belajar menjadi hamba kepada Allah SWT. Cuma kita kena tahulah batasan di antara kita ni kan. Jin nampak kita. Kita tak nampak jin. Sebab tu Islam, dia suruh jaga adab kita. Jangan simbah air panas dalam bilik air. Jangan kita dalam lubang, dalam sink kita tu kan. Kadang-kadang kita 2-3 hari kita balik kampung, balik-balik kita pun ambil air panas, kita pun simbah terus. Dalam tu ada makhluk jin. Kadang sebab tu Islam suruh kita ni bila kita tidur, kita kebas dulu tempat tidur. Jangan kita ni balik tengok katil kita, lompat terus, lompat. Macam nak berenang, geram sangat dah dengan katil kita. Kita pun lompat terus. Kadang-kadang kawan tu tengah tidur. Kita lompat pula kena, dia ni. Kena tu, mula kita gerak sikit, dia pun tindih kita pula. Baru rasa sebut. Padan. Maknanya, suatu Islam suruh, bila kita masuk rumah, bagi salam. Masuk bilik kita pun bagi salam. Nak suruh apa dia? Makhluk jin, jangan kacau kita, kita pun jangan kacau dia. Itu cara demikian. Dalam hidup itu. Suatu Islam larang, jangan kita buang air dalam tempat yang berlubang. Kerana tempat ni tempat jin. Kadang-kadang kan kita sengaja pergi tengok yang tempat berlubang tu, kita pun kencing dalam tempat tu. Kencing sambil berdiri pula tu. Kawan tu tengah tidur tengah-tengah. Nanya dia. Kena kencing. Tu membengkak kemaluan tu dia panggil. Nak sebutnya, dia pun geram juga dengan kita. Akhirnya Islam ajar supaya toleransi hidup ini. Kita ni, kita berlapang. Kena tahu hak-hak makhluk jin apa dia. Hak-hak manusia apa dia. Itu cara demikian. Kerana kita ni dua-dua ialah sama-sama hamba kepada Allah. Majlis kita ni pun ada makhluk jin. Kita tak nampak je. Kalau nampak, terloncat kita tak kena kaya. Tak duduk dalam majlis. Nak sebutnya sama juga. Dia jangan ganggu kita, kita jangan ganggu dia.
Jangan ganggu dia dalam majlis-majlis sebegini. Anak sebutnya apa dia? Sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Dia ada perkampungan dia ada cara hidup dia. Allah jadikan demikian. Kemudian di kalangan kita pun ada cara hidup kita. Sama-sama menghormati di antara satu sama lain. Kerana kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bila bangkit di akhirat, Allah cabar, ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai puak-puak jin dan juga manusia. Allah cabar. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Siapa yang rasa nak lari hari ni, dia lari sekarang. Disebut demikian. Allah sebut, cabar. Jin, kamu rasa kamu hebat sangat, larilah. Kamu lari. Atas dunia dahulu, kalau ada majlis ilmu, kamu lari. Atas dunia dahulu, kalau ada orang ajak semayang, kamu lari. Jin. Sekarang, cuba kamu lari sekarang. Itu cara demikian. Dia ada. Jin nampak kita, kita tak nampak jin. Di akhirat nanti, kita nampak jin, jin tak nampak kita pula. Itu Allah terbalikkan kita. Itu cara di akhirat nanti. Allah jadikan demikian. Kalau kita nampak jin, tak boleh berjalan kita. Tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan. Banyak sangat makhluk jin. Makhluk jin disebut banyak mana? Sebanyak titisan air di langit, didarab dengan pepasiran di bumi, didarab dengan daun-daun kayu yang ada di atas muka bumi. Saya tanya, berapa orang tak pernah kira gitu. Nak sebutnya banyaknya. Makhluk jin ini, Allah jadikan makhluk jin ini nak nampak. Sebab tu Allah nampaknya pada manusia. Dia nampak manusia. Tapi jin, kamu jangan kacau manusia. Manakala manusia, jangan kacau jin. Sama-sama apa dia? Sama-sama hamba pada Allah. Itu kena faham pada diri kita. Sebab tu kita kan kadang-kadang duduk dalam rumah tu meremam bulu rumah. Rasa takut pada jin. Jangan rasa takut ada jin. Habis takut ada siapa? Takut pada Allah. Sebab jin tu pun makhluk Allah juga. Sebab tu Islam ajar, bila kita meremang bulu rumah, takut ni, kita kena buat apa dia? Sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebut demikian. Sebanyak mungkin. Sebaik mungkin lagi azan. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan tu azan biasa. Jangan pinjam mikrofon masjid pula. Nak sebutnya kitanya. Azan. Allahu Akbar. Dia lari, dia keluar. Dia tak ganggu pada diri kita demikian. Tu kena ingat ni. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Ana sebut ni dengan tujuan nak suruh kita jangan jadi hamba pada jin. Jin jangan jadi hamba pada manusia. Ni jadi hamba pada Tok Bomoh. Buat apa? Tak ada kerja tu. Nak pergi buat khianat pada orang, membusung perut orang. Kamu pergi bawa barang-barang yang dilarang oleh Allah, masukkan untuk buat manusia. Semua tu khianat dia panggil. Jangan buat demikian. Ni di kalangan makhluk jin. Sebab tu kita kena faham. Ada orang kata, Ustaz, tak payah nak faham lah makhluk jin. Saya tak nak belajar pun. Tak apa. Tapi jangan kamu jadi hamba pada jin. Tapi dengan syarat apa dia? Kamu jadi hamba pada Allah. Nak faham manusia ni pun tak faham lagi kita ni. Perangai manusia ni kan. Nak faham perangai jin lagi tak faham kita. Makhluk jin. Jadi sama je. Suatu yang ada yang hilang. Mengandung, hilang kandungan. Kemudian ada budak yang hilang. Dia lari. Ada orang yang hilang. Tak jumpa-jumpa. Cari kat mana? Ditarik dalam alam makhluk jin. Itu jadi sampai peringkat demikian. Sebab tu kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kemudian penjelasan ayat ni maksudnya adalah penyampaian ancaman dan janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba-Nya seperti kata-kata orang, aku akan selesaikan untuk kamu. Meskipun dia tidak disibukkan dengan suatu perkara, sedangkan Allah tidak sibuk. Allah ni tidak jadi demikian. Maksudnya Allah kata aku akan selesaikan semua urusan kamu, wahai jin dan juga manusia. Bukanlah maksudnya Allah sendiri yang menyelesaikan, tak. Maksudnya Allah buka ruang untuk penyelesaian berlaku untuk diri kamu. Menurut pendapat lain, maksudnya adalah menyeberangkan dan membalas kamu semua. Sebagaimana dikatakan pada orang yang mengancam, jika kamu selesaikan, iaitu menyampaikan maksud kamu, perkataan faraga, bermaksud dan memutuskan. Jarir bin Numair al-Ju'fi bersyair, sekarang aku telah bermaksud pada Numair
inilah maksudnya di mana aku akan menjadi seksaan baginya. Maksudnya telah diselesaikan. Dia nak sebut selesai tu, sanafrugu lakum tu. Ayat kalimah sanafrugu lakum. Maksudnya telah diselesaikan. Allah telah menyelesaikan keputusan antara hamba, iaitu menyempurnakan hisabnya dan memisahkan antara mereka kerana suatu urusan tidak akan menyibukkan Allah Subhanahu wa taala dengan urusan yang lain. Tu orang-orang yang mendalam dia belajar, dia akan tanya, maksud sanafrugu lakum tu maksudnya apa dia? Lalu dihuraikan oleh tuan kita ni. Biar nampak kita tak faham pun. Tapi dalam keadaan macam ni kalau ada orang belajar, dia akan cari pendetailan. Apa maksud sanafrugu lakum? Yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Al-Hasan mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat. Allah Taala sebut, seberangilah titian siratal mustaqim dengan kemaafanku. Dia sebut. Allah sebut pada hamba-hamba ni, bila nak menyeberangi titian sirat tu, seberanglah kamu dengan tak ada lagi dosa-dosa kamu. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Masuklah ke syurga dengan rahmatku dan ambillah bahagian kamu semua dengan amal kamu semua tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyerulah seorang penyeru daripada bawah arash. Di akhirat nanti dengar suara orang memanggil. Di bawah arash Allah. Dengan suara penyeru ni. Siapa dia? Siapa ni? Malaikat-malaikat Allah lah yang menyeru ni. Wahai umat Muhammad, apa yang ada padaku sebelum kamu, semua telah aku berikan pada kamu semua, dan saki-baki yang tinggal, maka bahagikanlah di antara kamu semua, dan masuklah kamu ke syurga dengan rahmatku. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Wahai umat Muhammad, kamunya aku telah bahagikan semua. Segala balasan-balasan tu, janji-janji aku. Kerja-kerja kita di dunia ni, semua kita dapat di akhirat nanti. Di dunia ni, kalau ada juga bonus. Sebab tu kita ni jangan putus asa dalam beribadah. Jangan malas kita nak solat. Orang tanya, kenapa malas solat? Rezeki macam tu juga, Ustaz. Jadi tak solat dah dalam hidup. Ada di kalangan kita ni putus asa dengan agama. Jangan. Bila hidup kita ni dengan agama, sentiasa kita ni buat. Wa kulik malu. Kamu buat je. Kerja kamu buat. Jangan mengharapkan pujian orang. Jangan takut dengan caci maki, kejian orang. Dalam hidup kita ni buat. Kenapa? Tunggu di akhirat Allah nak balas. Segala benda di dunia ni kita buat dulu. Jangan takut dengan cacian, kejian netizen. Sekarang ni dipanggil demikian. Netizen kan. Di kalangan kita ni takut sangat kalau netizen. Takut sangat dengan kalau orang caci maki. Jangan. Hidup kita ni biar kita betul. Aku mesti berada pada jalan yang agama. Allah suruh buat macam mana, aku kena buat. Dalam hidup aku. Bila kita hidup dalam keadaan macam tu, yang kita yakin di akhirat nanti aku dapat balik ganjaran. Bila? Ni Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah balas. Bila, wahai umat Muhammad, apa yang ada padaku sebelum kamu semua telah aku berikan pada kamu semua, dan saki-baki yang tinggal. Maknanya semua dapat balasan ganjaran. Kita berjalankan senyum pada orang. Kan Nana sebut banyak kali kan. Kadang-kadang kita berjalan senyum pada orang. Orang pun paling balik. Masam je pada kita kan. Kita jangan putus asa. Jangan kita kata, malahlah senyum pada dia ni. Jangan. Kita jawab terus. Aku bukan senyum pada engkau, aku senyum pada aku. Kita sebut demikian. Pada diri kita ni, hidup kita ni, kita sedang buat amalan kan. Pahala tu bukan kita nak. Yang kalau dia dapat, dia dapat. Tapi kalau dia balas, itu tak apa. Kalau dia tak balas pun, kita dah dapat pahala dah kan. Rugi apa dalam hidup kita? Kita tak rugi langsung dalam hidup kita. Yang pentingnya, kita buat amalan pada diri kita. Kadang-kadang kan Nana biasa sebut contoh-contoh yang lain kan. Kita bagi barang pada rumah jiran sebelah kan. Bagi pada rumah jiran sebelah. Masak-masak bagi. Dia bagi tu, dia tak balas langsung. Kadang-kadang dengan Conway kita pun habis. Dia, Tupperware kita, jenis ware kita ni habis pada dia. Nak sebutnya dia ambil semua. Tak balas-balas. Jangan putus asa. Semua ni kita jumpa balik di akhirat. Ini dalam hidup kita. Sebab tu, Islam ni, dia hidup dalam keadaan yang kita buat je kerja. Buat je.
Cuma perangai syaitan, dia akan buat apa dia? Perangai syaitan, dia akan datang perasaan putus asa dalam diri kita. Perasaan kecewa. Aku je yang bagi. Dia tak balas langsung. Taubat lahum lepas pada ni aku tak nak bagi dah. Dah mula kita. Syaitan kan, tengok engkau je buat baik pada dia. Dia tak buat baik langsung pada engkau. Engkau je yang tolong dia. Dia tak pernah tolong pun engkau. Jangan peduli. Yang kita buat tu kita buat. Yang kita buat tu kita buat. Manakala yang dia tak buat tu, itu dia. Itu dia. Yang pentingnya kita dapat dalam hidup kita ni. Yang ni yang menyebabkan orang Islam ni sentiasa bersemangat. Semangat dia sampai bila? Sampai dekat nak mati. Dekat nak mati itu pun, dia boleh lagi. Harta ni bagi kat sini. Yang ni bagi kat sini. Pastikan betul-betul tak ada lagi bila Umi meninggal dunia. Kita sebut, tak ada lagi untuk manusia di dunia. Yang ada untuk akhirat. Untuk akhirat semua. Boleh lagi pada diri dia. Lepas tu kalau kita baca kitab alim ulama kan, dekat nak mati tu, belajar lagi. Ada yang belajar faraid. Tengah nazak tu, tanya lagi, orang tanya dia. Dia dekat nak meninggal dunia, dia tanya orang yang sekeliling. Kalau ibu meninggal dunia, kemudian tinggal pula suami, tinggal pula datuk, tinggal pula anak 3 orang. 3 orang ni, seorang lelaki, kemudian 2 perempuan. Bahagian faraid ni kita nak bagi macam mana? Dia ni nazak tanya soalan demikian. Tapi nak sebutnya belajar. Nak belajar. Belajar tu macam-macam gaya alim ulama. Nak sebutnya tak pernah putus asa dalam hidup. Tak pernah putus asa dalam hidup. Kerana apa dia berbuat kebaikan. Dalam hidup kita ni orang mukmin. Hidup yang penuh dengan semangat. Maksudnya kita kan, ibu-ibu kadang-kadang masak. Kita masak hidang pada suami. Suami pun makan makanan. Kita hidangkan. Kita pun tunggu bilalah nak puji ni. Misal contoh. Bilalah nak puji. Tak puji langsung. Pinggan pun dia tinggal. Suruh kita basuh. Misal contoh. Dia bingkang bangun. Tak kata apa-apa. Makan ngap seorang-seorang. Kita duduk depan dia ni. Dia tak kata apa-apa. Jangan putus asa ibu-ibu. Jangan putus asa. Kita jangan kata, aku letak racun dalam ni bau tahu. Nak sebut. Kita ni geram sangat kadang-kadang. Terlintas juga dalam hati kita ni, datang perasaan nak marah. Dia ni tak sedar diri ke? Kita ni letih penat buat macam ni. Misal contoh dalam hidup kita kan. Tapi jangan putus asa. Dalam hidup kita. Buat. Kerana kita bukan mengharapkan pujian dia. Kita mengharapkan keredaan Allah. Allah, malaikat tu kagum tengok kita. Allah hebatnya hamba aku ni. Dia dalam keadaan yang sebegitu. Kereta ni bahaya sangat ni, kena cepat tukar ni. Kerana dia blocking van jenazah dia. WPY 193. Van jenazah tak boleh nak keluar. Walaupun sekalipun saya nak sebutnya, dalam hidup kita ni, biarlah kita buat amalan kita ni dalam diri kita ni supaya kitanya sentiasa dalam keadaan yang bila sampai di akhirat Allah bagi. Allah kata tak ada satu lagi pun amalan yang kamu buat yang aku tak balas. Sekarang aku balas semua dah. Maka bahagikanlah di antara kamu semua. Lepas itu masuklah kamu ke syurga dengan rahmatku, katanya Allah. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Arab Badui mendengar Ibnu Abbas membaca firmanullah. Ada seorang Arab Badui. Dia dengar ayat Ibnu Abbas baca. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'a. Fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ni ayat glamour ni, ayat ni di antara ayat yang kebanyakan para alim ulama dia hafal ayat ni. Ayat nak suruh kita ni bersatu padu di kalangan orang Islam. Allah cerita wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah. Tali Allah ni apa dia? Al-Quran dan hadis. Ni. Dalam hidup kita ni janganlah kita ni wala tafarraqu. Allah sebut, jangan kamu pecah belah di kalangan kamu. Orang Islam ni tak sewajarnya berpecah
Jadi banyak puak. Puak ni, puak tu dan puak ni. Tak boleh. Orang Islam ni kena berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Apa saja yang kita buat, kita kena tanya. Al-Quran kata macam mana? Hadis Rasulullah hurai bagaimana? Nak menegangkan pada Al-Quran Karim. Jangan orang Melayu kita ni ada perangai yang terakhir ni dia tanya, hadis Rasulullah, hadis tu hadis sahih ke tidak? Ini perangai baru ni dia panggil. Yang ni kita kena ajar. Jangan tanya hadis, tanya Quran dulu. Quran dahulu. Kalau ada orang kata, saya ni pakar hadis, saya ni reti hadis. Membohong lah tu dia panggil. Membohong. Kenapa dia? Kerana kamu faham tak Al-Quran? Dia hadis ni menerang Al-Quran dia panggil. Kalau kita tanya, kamu pakar hadis? Ya, pakar hadis. Hafal tak hadis? Tak hafal pun, pakar je disebut. Hafal macam mana kita sebut? Pakar macam mana dalam hidup kamu? Ramai orang kita ni terkeliru benda ni. Ni ada satu golongan ada di kalangan yang mendakwa sikit-sikit, dia cerita hadis dia hadis. Padahal Al-Quran dahulu. Al-Quran yang pertama. Al-Quran tu, kalau kamu, dia kata, saya hafal hadis. Kita tanya balik, Quran hafal tak? Tak juga. Lepas tu nak kata pakar macam mana? Kerana Al-Quran, hadis ni menghurai Al-Quran. Dia kena jadi macam tu. Kedudukan dia panggil. Alim ulama dah susun dah benda ni nya. Cuma datang golongan anak-anak kita yang belajar setengah-setengah di kalangan, dia keliru sikit, dia nampak benda-benda sikit hadis. Sikit-sikit hadis. Jadi, di kalangan kita ni jadi pecah masyarakat kita. Ada di kalangan kita pecah. Allah kata apa dia? Wa'tasimu bihablillah. Kamu hidup kamu ni pegang dalam hidup kamu dengan tali Allah. Tali Allah. Apa dia? Tali Allah ni Al-Quran dan hadis Rasulullah. Alim ulama huraikan lagi. Lepas pada Al-Quran, hadis Rasulullah, apa dia? Ijma' ulama dan juga qiyas. Bila hidup kita ni makin panjang masa, tali Allah ni ijma' ulama. Ijma' ulama ni maknanya, kamu tengok ulama-ulama tu sepakat dalam bidang tu kat mana? Kamu duduk dengan alim ulama tu. Kamu sama dengan dia. Alim ulama di mana, kamu berada bersama dengan mereka. Kemudian yang keempat apa dia? Qiyas. Qiyas ni, anda nak sebut macam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu muskirin haramun. Setiap benda yang mabukkan itu haram, dia panggil. Haram. Jadi, dalam keadaan kita sebut setiap benda yang mabukkan haram. Zaman Rasulullah ada tak dadah? Tak ada. Oleh kerana tak ada, dadah ni mabuk tak mabuk? Mabuk. Tagih. Orang yang terlibat. Lalu dikiaskan agak dengan dadah tu sama kedudukan dia, maka diharamkan oleh Allah SWT. Orang kita ni pelik. Dadah haram, agak tak haram. Kan terbalik itu dipanggil. Agak yang terbaru ni pula, agak yang tak ada alkohol pula. Yang zero alkohol. Konon-konon demikian. Kemudian dia jual. Kita kena jawab. Agak ni tak kira zero ke tak zero. Ataupun dia ni dalam keadaan yang ada ke tak ada alkohol. Dia tetap haram. Dia tetap haram. Nak gambarkan demikian. Qiyas. Orang kita ni, dadah dibawa gantung. Digantung sampai mati. Ibu kepada dadah ni, itu agak, tak ada apa-apa pula. Buat kilang besar pula kilang tepi jalan. Malu kita. Yang tinggal dekat Shah Alam tu malu. Anda tak mengaku dah duduk Shah Alam. Nak sebutnya gambaran. Dalam hidup kita sebut, di Shah Alam ni banyak maksiat. Marah setengah orang kita. Setengah di kalangan, anda dulu sebelum pilihan raya, anda sebut, Shah Alam ni banyak benda maksiat. Ibu maksiat berada Shah Alam. Oh, marah. Datang, buat report polis. Yang report polis tu pula ustaz juga. Ustaz report ustaz. Nak sebutnya gambaran, ustaz ni pandai-pandai. Kita kata, ibu maksiat tu apa dia? Agak tu. Agak tu. Buta ke mata kita sebut. Tak nampak ke? Di kalangan kita. Tapi nak sebutnya, pelik kan orang kita ni. Tapi kita seleweng manjang. Dalam kehidupan kita ni. Allah sebut, wala tafarraku. Jangan kamu pecah belah. Waskuru nikmatallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Nikmat apa dia? Iz kuntum a'da'a. Satu ketika dahulu kamu ni berkelahi. Kamu ni bermusuh. Kita ni kan tak kenal di kalangan kita ni. Bila kita tak kenal, banyakkan musuh.
Mana orang yang tak kenal dengan Nana, dia akan jadi musuh. Farhan sekian, orang tak kenal Farhan sekian, dia akan anggap ni musuh. Dia akan jadi demikian. Tapi Allah kata, fa'allafa baina qulubikum. Aku tarik hati-hati kamu. Hati kamu tu, aku tarik hati di kalangan kamu. Fa'asbahtum binikmatihi. Maka jadilah di kalangan kamu dengan nikmatku ikhwana, adik-beradik di antara satu sama lain. Allah yang menarik hati ni. Farhan sekian dengan Nana ni tak pernah kenal pun. Ni Mamat mana tak tahu ni. Dulu kan, bila Allah tarik hati, Allah tarik apa dia? Pergilah dengar kuliah sekejap. Kita pun pergi dengar, ustaz ni lain macam je ustaz ni. Kita bertanya, ustaz ni nama apa? Kita mula kita nak belajar. Siapa yang Allah nak kenal ni? Siapa yang membawa kita kenal ni? Allah. Allah kata aku. Kemudian Allah kata fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Aku tarik hati kamu. Tarik. Kita ni tak pernah kenal di antara satu sama lain. Tapi Allah tarik hati. Orang kata pada sahabat-sahabat kita kan, kita kata, awak tak kenal dia. Saya kenal dia. Saya kenal perangai dia macam mana. Saya pernah bermusafir dengan dia. Saya pernah pergi berjalan dengan dia. Saya pernah tengok perangai dia, perilaku dia. Mana saya lebih kenal daripada awak. Kita sebut demikian. Siapa yang tarik hati kita dengan dia ni? Allah. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Allah sebut, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Satu ketika dahulu kamu berada di jurang-jurang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ni, kalau kamu kelahi ni, maknanya jurang neraka lah. Sebab tu Islam larang, jangan putus silaturahim, jangan. Jangan tak tegur siapa lebih 3 hari 3 malam. Di kalangan kita. Fa'anqadhakum minha. Lalu Allah sebut, aku selamatkan kamu daripada neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu diberi petunjuk di sisi Allah. Bila sebut saja begitu, orang Arab Badui itu tanya, orang itu berkata, demi Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang menyelamatkan mereka daripada sana, sedangkan Allah Ta'ala mahu memasukkan mereka ke dalamnya. Lalu orang Arab Badui tanya, yang boleh menyelamatkan dia tu daripada neraka tu apa dia? Tanya pada Ibn Abbas. Ibn Abbas jawab, fahamilah sekadar yang kamu boleh faham setakat mana. Maksudnya apa dia? Kamu baca ayat tu, jelas. Allah cerita tentang hidup kita ni. Katanya Ibn Abbas, nak suruh kita ni jangan pecah belah sama kita. Jangan berkelahi. Sekadar itu yang Allah nak faham pada diri kita, kita pun faham gitulah. Hidup ni jangan berkelahi. Kita tak suka macam mana pun dengan orang tu, jangan sampai peringkat kita ni bercerai-berai orang Islam. Jangan. Bila kita bercerai-berai orang Islam, yang untung siapa? Orang kafir. Orang kafir tu suka sangat orang Islam ni pecah belah. Kerana bila orang Islam pecah belah, dia boleh merintah di atas perpecahan orang Islam. Itu dia akan jadi demikian. Cuba perhati dalam hidup kita. Dalam perniagaan kan. Dalam perniagaan. Kalau kita ni pecah saja perniagaan kita, orang kafir pun datang. Apa yang untung? Orang kafir yang untung. Ni kita sendiri tak ada kekuatan pun. Tengok negara kita sekarang. Kita buat contoh yang mudah kan. Ekonomi kita. Ekonomi dikuasai oleh siapa? Negara China. China tu datang. Padahal negara kita ni, sumber ekonomi ni, semua ada. Balak ada, timah ada, gas ada, kemudian semua ada. Tapi oleh kerana kita berkelahi. Orang Islam berkelahi. Gas di Kelantan tu kan. Elok-elok dah di tanah Kelantan. Dia boleh daratkan di Songkla. Boleh pergi ke Songkla. Padahal gas tu kalau didaratkan di Bacok, jauh lebih dekat dengan Bacok kan. Dibandingkan pergi Songkla, tak buat saluran paip dalam laut tu, naik ke mana? Naik ke Songkla. Nak bagi pada, tak pasal-pasal dia panggil. Nak sebutnya dapat pada orang luar. Negara kita, hak milik negara kita. Minyak kita ada. Semua, balak ada. Sumber asli semua ada di bumi kita. Tapi, siapa yang untung? Orang bukan Islam yang untung. Yang kaya di negara kita ni siapa? Senarai orang kaya di bumi kita ni. Siapa? Orang bukan Islam. Punca apa dia? Tak baca ayat ni.
Bukan. Kalau baca pun tak faham. Di kalangan kita. Kalau faham pun, saja nak buat khianat. Dia panggil. Saja nak buat khianat di kalangan kita. Patutnya kita ni, orang Islam ni, banggalah. Tak, kita ni marah. Orang Islam kaya kan. Orang Islam kita ni diberi kekayaan. Anda buat contoh, Tan Sri Mokhtar Al-Bukhari. Syed Mokhtar, misal contoh. Bila dia banyak saja, orang kita ni dengki. Kilang roti milik dia. Gula dia juga. Semua dia. Macam orang lain tak reti nak meniaga ke kita sebut. Ada orang kita dengki sampai begitu sekali. Akhirnya benda apa yang dapat? Orang bukan Islam dapat. Orang bukan Islam tu boleh datang di negara kita ni, dia boleh ambil kau kekayaan, dia di antara orang-orang kaya dalam dunia. Cuba tengok bangunan-bangunan yang dibuat kan. Bangunan-bangunan yang dibuat, kemudian perniagaan, gedung-gedung perniagaan yang ada. Milik siapa? Milik orang bukan Islam. Orang Islam habis, hancur. Cuba tengok bengkel-bengkel kenderaan. Bengkel-bengkel kenderaan. Milik siapa? Milik orang bukan Islam. Yang berlumba atas jalan raya tu siapa? Anak-anak orang Islam je. Ni kita, dia panggil. Maknanya apa dia? Gambaran kita tak pegang dengan agama Allah SWT. Tak naknya orang kita. Ni cakap banyak kan, dia panggil resis ustaz ni. Dia sebut. Dia mula jadi resis dia sebut. Bukan soal resis, soal orang Islam ni. Orang Islam ni hilang kuasa. Kuasa atas sekarang ni, kat mana? Kita cerita dunia antarabangsa. Tak ada kuasa juga kita. Padahal kaya kan? Saudi kaya. Qatar kaya. Kemudian Emirat Arab Bersatu kaya. Tapi siapa yang dibawa? Bawa orang bukan Islam datang. Bawa, boleh berjoget dekat Jeddah tu. Yang terbaru kan? Boleh berjoget dekat Jeddah. Nak gambarkan tentang tololnya manusia ni. Bahasa yang kita sebut. Gambar. Boleh orang kita buat benda demikian rupa. Palestin tu kecil je. Israel tu, dia boleh belah. Dia boleh belah negara Palestin tu. Dia duduk tengah-tengah. Dia boleh buat tembok yang tinggi. Dia boleh buat satu Gaza, satu lagi tebing barat. Dia tengah-tengah. Dan dia boleh runtuhkan seluruh negara, rumah-rumah orang Islam. Dan dia gantikan dengan penempatan dia. Dia panggil daripada Yahudi-Yahudi luar untuk datang di tempat mereka. Kita bayang, teruknya. Sekitar dia tu Jordan, kemudian apa dia Syria, kemudian Palestin. Palestin tu di tengah-tengah. Saudi, Mesir, kemudian semua keliling ni. Tak boleh nak tolong umat Islam di Palestin. Pelik kan? Nak sebutnya gambaran tak berpegang teguhnya dengan tali Allah. Padahal mereka ni, Israel tu ada 4 juta je. 4 juta je. Di kalangan rakyat dia. Tapi, ni, Mesir 70 juta orang Islam. Saudi, berapa? 60 juta. Semua puluh juta ni. Keliling-kelalang ni. Jordan dan sebagainya. Mereka tak payah pergi serang. Tak payah pergi serang. Nak serang pun tak perlu. Pergi kencing. Mati lemah terus 4 juta. Nak sebut macam gambaran. Tapi orang Islam kita tak pegang tu. Tak ada benda. Nak sebutnya. Tu negara luar. Tengok Rohingya tak boleh tolong apa. Tengok kita kan. Kita ni nak habis. Derma. Jom pergi buat korban dekat Kemboja. Jom kita demikian. Tapi kita sendiri tak boleh nak tolong diri kita. Punca apa? Punca kita tak pegang dengan Al-Quran. Alim ulama' tu kita pelekeh begitu je di kalangan kita. Allahu Akbar. Lalu disebut, fahamilah sekadar ni. As-Sinabi berkata, ni kita sambung minggu depan lah, insyaAllah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.